Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, bertemu lagi pada sesi penerangan PDPR kita pada hari ini bagi subjek pendidikan Al-Quran dan Sunnah di dalam bab pengajian Al-Quran di bawah tajuk menjauhi jinayah zina, qazaf dan li'an pada pelajaran ke-9. Alhamdulillah, maka ini adalah tajuk yang berada di bawah pengajian Al-Quran. Sudah anda terangkan sekiranya tajuk-tajuk yang berada di bawah pengajian Al-Quran, maka tuan kitab akan mendatangkan kepada kita ayat-ayat Al-Quran pada permulaan sebagai muqaddimah bagi perbincangan tajuk tersebut ataupun gambaran bagi tajuk tersebut. Okey, maka kita sama-sama baca ayat suci Al-Quran daripada surah An-Nur ayat 1 hingga 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Sadaqallahul azim. Kita tengok maksud dia. Maksudnya ini ialah satu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan hukum-hukumnya serta kami turunkan padanya ayat-ayat keterangan yang nyata supaya kamu beringat mengamalkannya. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebat
dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah saksikan hukuman siksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang yang beriman. Lelaki yang berzina lazimnya tidak ingin berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina itu pula lazimnya tidak ingin berkahwin dengannya melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik, dan perkahwinan yang demikian itu diharamkan kepada orang yang beriman. Dan orang yang melemparkan tuduhan kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka 80 kali sebatan. Dan janganlah kamu menerima penyaksian mereka itu selama-lamanya, kerana mereka adalah orang yang fasik, kecuali orang yang bertaubat sesudah itu dari kesalahannya yang tersebut serta memperbaiki amalannya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan orang yang menuduh isterinya berzina sedang mereka tidak ada saksi yang mengesahkan tuduhannya itu, hanya dirinya sendiri, maka penyaksian sah. Pada syarak bagi seorang yang menuduh itu, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa sesungguhnya dia dari orang yang benar. Dan sumpah yang kelima, hendaklah dia berkata bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika dia dari orang yang dusta. Dan bagi menghindarkan hukuman siksa dari isteri yang kena tuduh itu, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa suaminya yang menuduh itu sesungguhnya adalah dari orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima, hendaklah dia berkata bahawa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya dari orang yang benar. Dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu, dan juga kalaulah tidak kerana bahawa Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana, tentulah kamu akan mengalami kesusahan yang sukar diatasi. Surah An-Nur ayat 1 hingga 10. Maka antum bacalah daripada ayat 1 hingga 10, maka telitilah apa yang nak dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur 1 hingga 10 tersebut. Okey, kita tengok muka surat yang sebelah, intisari ayat. Intisari ayat. Apa berkaitan dengan intisari ayat ini? Intisari ayat ini adalah apa poin yang ada di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Makna kata daripada ayat 1 surah An-Nur sampai ayat 10, apa intisari dia? Apa poin yang ada? Apa poin yang Allah nak bagi tahu di dalam ayat tersebut? Contoh, kalau kita makan nasi kerabu, contoh kita beli, maka apa intisari dia? Adanya ayam bakar, adanya daging, adanya solok, adanya ikan goreng, nasi dia berwarna biru dan sebagainya. Maka itulah intisari sebagai nasi kerabu itu tadi. Maka di sini intisari adalah apa poin, apa yang terkandung di dalam surah An-Nur ini, ayat daripada ayat 1 hingga 10. Maka itulah yang dinamakan intisari, poin-poin yang pendek. Itulah yang dikeluarkan di dalam intisari tersebut. Okey, kita tengok yang pertama. Apa yang nak dijelaskan pada intisari yang pertama? Yang pertama katanya ayat 1 hingga 10 surah An-Nur ini menjelaskan tentang pengharaman zina dan qazaf serta hukuman yang dijatuhkan ke atas pesalah laku zina dan qazaf. Ayat tersebut juga menerangkan kaedah pelaksanaan hukuman li'an. Ini yang pertama. Ayat 1 hingga 10 cerita tentang apa? Cerita tentang haram zina dan qazaf beserta hukuman yang dijatuhkan ke atas pesalah laku zina dan qazaf. Makna kata apa hukuman dia? Kan? Apa hukuman dia? Berapa kali sebatan?
hukuman dia macam mana. Okey, dan juga disebut juga pada ayat ini, disebut juga kaedah pelaksanaan hukuman li'an. 3 benda, 3 elemen, 4 elemen disebut di sini. Yang pertama disebutkan pengharaman zina, yang kedua disebutkan pengharaman qazaf, yang ketiga disebutkan hukuman yang jatuhkan terhadap zina dan qazaf, yang keempat disebutkan juga kaedah pelaksanaan hukuman li'an. Ini 4 benda yang disebut. Okey. Yang kedua, intisari yang kedua, Allah memerintahkan agar hukuman sebanyak 100 kali sebatan dijatuhkan kepada mereka yang melakukan zina, manakala 80 kali sebatan ke atas pesalah qazaf. Maka intisari yang kedua, hukuman sebat kepada zina, hukuman 100 kali sebatan kepada hukuman zina, dan juga 80 kali sebatan kepada qazaf, ke atas pesalah laku qazaf. Ini dua benda yang disebutkan dalam poin yang kedua ni. Hukuman sebat 100 kali kepada zina, hukuman sebat 80 kali kepada jenayah qazaf. Okey, maka nak harap kamu jelaslah dua poin ni. Okey, kita tengok poin yang ketiga. Apa intisari yang dikandungkan dalam poin yang ketiga? Allah memerintahkan sumpah li'an sebanyak 4 kali. Perlu dinyatakan oleh suami yang menuduh isterinya melakukan zina. Manakala sumpah yang kelima, perlulah dia mengatakan bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya sekiranya dia berbohong. Isteri dia menuduh berzina. Isteri yang dituduh berzina oleh suaminya juga perlu bersumpah untuk membela dirinya. Yang ketiga, Allah perintah kepada orang yang melakukan sumpah li'an, Allah memerintahkan supaya melakukan sumpah li'an sebanyak 4 kali, dan sumpah yang kelima menyatakan sekiranya dia berbohong, dia akan bala akan menimpa dirinya sekiranya dia bohong. Begitu juga orang yang dituduh, maknanya isteri dia pun kena bersumpah sebanyak 4 kali. Okey, ini sumpahan. Maka inilah intisari dia. Yang pertama, intisari sebut apa? Dia sebut tentang pengharaman zina dan qazaf serta pelaksanaan hukuman dia. Juga disertakan cara pelaksanaan li'an. Yang kedua disebut tentang Allah perintah sebat 100 kali kepada zina dan juga 80 kali kepada qazaf. Yang ketiga, Allah perintah kepada supaya bersumpah laknat ataupun sumpah li'an sebanyak 4 kali, dan bahawasanya sumpah yang kelima dia memprotek diri dia, kalau dia menipu bala akan menimpa dirinya. Dan begitu juga dengan isteri yang tertuduh tersebut juga kena bersumpah sumpah untuk membela dirinya. Maka inilah intisari ayat bagi 1 hingga 10. Maka kalau soalan tanya, kamu keluarlah poin-poin yang ana pendekkan tadi itu, ana huraikan tadi itu. Inti ringkasan, sebab itu dipanggil poin-poin intisari kan. Okey, kita tengok yang di bawah. Alhamdulillah. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul ni apa? Sebab penurunan. Okey, sebab penurunan. Beza di antara intisari dan juga ayat sebab nuzul. Beza. Sebab nuzul ia adalah sebab penurunan. Apa sebab turunnya ayat tu? Okey, apa sebabnya turunnya ayat tersebut? Okey, apa sebab kamu belajar? Dia ada sebab dia. Begitu juga dengan ayat yang Allah buat turun ni. Apa sebab penurunan surah An-Nur ini? Apa peristiwa yang berlaku? Mesti ada peristiwa, satu benda yang berlaku menyebabkan ayat ini turun. Maka kita tengok ayat sebab penurunan yang pertama. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi radhiyallahu rahimahullah bahawa terdapat seorang lelaki yang digelar Marsad bin Abi Marsad. Dia sering membawa tawanan dari Mekah ke Madinah. Maka dalam cerita ni Imam Tirmizi bagi tahu pada kita bahawasanya ada seorang lelaki yang bernama, yang digelar Marsad bin Abi Marsad. Apa kerja dia? Dia sering membawa tawanan daripada Mekah ke Madinah. Okey, kita baca lagi. Pada satu hari ketika Marsad membawa tawanan di Mekah, terdapat seseorang pelacur yang bernama Anak. Maka satu ketika waktu perjalanan dia berada di Mekah, pada satu ketika itu Marsad membawa tawanan
tiba-tiba terdapat seorang pelacur yang bernama Anak. Okey. Wanita itu ialah rakan kepada Marsad. Wanita ni merujuk pada siapa? Anak itu tadi, pelacur itu tadi. Ketika Marsad melalui sebuah dinding, Anak melihat bayang-bayang yang ada pada dinding tersebut dan bertanya, adakah itu Marsad? Anak mempelawa Marsad supaya bermalam di situ. Maka bila tersempak Marsad bertemu dengan kawan dia, Anak ni, seorang pelacur tu. Seorang pelacur ni ketika Marsad melalui sebuah dinding ni, ketika bayang-bayangan melalui dinding si rumah Anak ni, maka Anak melihat bayang-bayang dinding tersebut dan bertanya bahawasanya adakah itu Marsad. Nampak cahaya dinding ataupun bayang-bayang di dinding. Dia tertanya seolah-olah macam ni kah, Marsad ke tu? Lebih kurang macam tu. Okay. Anak mempelawa Marsad supaya bermalam di situ. Maka si pelacur itu tadi, Anak, dia mempelawa si Marsad untuk bermalam di situ. Tetapi Marsad menolak dan berkata, sesungguhnya Allah telah mengharamkan zina. Lalu Anak membalas dengan beritahu kepada orang ramai yang berada dalam khemah bahawa Marsad yang membawa lari tawanan dari Mekah ke Madinah. Marsad terpaksa melarikan diri dan bersembunyi di Bukit Khandamah disebabkan seramai 8 orang lelaki mengejar dia. Setelah berjaya melarikan diri dan tiba di Madinah, Marsad terus menemui Rasulullah dan menyatakan hasrat beliau untuk maka turunlah ayat 3 surah An-Nur bagi menjawab pernyataan Marsad yang ingin berkahwin dengan wanita pelacur. Maka inilah yang dikatakan dengan asbabun nuzul, cerita tentang peristiwa Marsad. Okey, Marsad ini dia berjumpa dengan Anak, lalu Anak ajak dia untuk tidur di dalam rumah dia. Maka apa kata Marsad? Sesungguhnya zina itu sesungguhnya Allah telah mengharamkan zina. Maka si Anak ni dia beritahu bahawasanya Marsad itu berada di dalam khemah dia. Maka Marsad pun lari disebabkan ada 8 orang lelaki mengejarnya. Lalu sampai ke Madinah, Marsad berjumpa dengan Rasulullah dan menyatakan hasrat beliau untuk menikahi Anak. Maka turunlah ayat surah An-Nur bagi menjawab pernyataan Marsad yang ingin berkahwin dengan wanita pelacur tersebut. Maka inilah yang dikatakan dengan asbabun nuzul. Sebab itu kalau kamu nak menjawab soalan asbabun nuzul, 2 benda yang kamu kena ada, iaitu kamu kena mengetahui watak tersebut dan juga kamu kena mengetahui peristiwa ataupun sebab berlaku ini tersebut. Maka watak di sini, kalau kita tengok apa watak yang ada di sini, sudah tidak lain tak bukan iaitu siapa? Marsad bin Abi Marsad. Ini watak dia. Maka kalau kita tengok apa peristiwa dia? Peristiwa dia apa? Dipelawa oleh Anak untuk bermalam di rumah dia, lalu berlari bersembunyi dan sampai ke Madinah, berjumpa dengan Rasulullah dan menyatakan persoalan tersebut. Maka itulah peristiwa dia. Maka selepas kamu dah tulis berkaitan dengan peristiwa, kamu letakkan ayat apa? Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menjawab persoalan tersebut. Ini dipanggil orang kata apa? Nak mencantikkan kamu punya jawapan bagi asbabun nuzul. Jadi ustaz nak tanya, kalau tak letak yang bawah sekali tak apa dah. Maka Allah yang menurunkan ayat ini untuk menjawab soalan tersebut tadi tu, yang ustaz kata tu, tidak ada masalah. Cuma kalau letak ayat ini ianya lebih cantik jawapan kamu bagi menjawab soalan berkaitan dengan asbabun nuzul. Okey, ingat ana ulang sekali lagi, bagi menjawab soalan asbabun nuzul mesti kena ada watak dan juga peristiwa ataupun sebab berlaku. Peristiwa apa? Sebab apa berlaku ni? Sebab apa? Cerita dia apa berlaku sebab ni? Ataupun peristiwa apa yang berlaku di sini? Akhir sekali kamu dah ada watak dan juga peristiwa, akhir ayat di ujung tu titik, maka Allah menurunkan ayat ini untuk menjawab persoalan tersebut. Ulang sekali lagi, maka Allah menurunkan ayat ini
untuk menjawab persoalan tersebut. Maka itulah yang kamu kena ada, watak dan juga peristiwa. Okey, kita tengok muka surat yang sebelah. Didatangkan kepada kita asbabun nuzul yang kedua daripada ayat yang ke-6. Okey, kita baca. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Abdullah ibn Abbas, Hilal bin Umayyah mengadu di hadapan Rasulullah dan menuduh isterinya berzina dengan seseorang lelaki bernama Ibnu Samha. Rasulullah bersabda, bawakan bukti, jika tidak akan dilaksanakan had ke atas lehermu ataupun disebat. Kemudian Hilal berkata, ya Rasulullah, sekiranya salah seorang dari kami melihat seorang lelaki bersama isterinya, apakah dia mesti mencari saksi terlebih dahulu? Nabi kata, Nabi tetap meminta bukti atau si penuduh sendiri akan disebat. Kemudian Hilal berkata lagi, demi Allah, Zat yang mengutus dikau dengan hak, sesungguhnya aku adalah orang yang benar, dan mudah-mudahan Allah menurunkan sesuatu yang menghindarkan daku daripada hukuman sebat. Maka ini kalau kita tengok, ianya berkaitan dengan li'an. Maka di sini kalau kita tengok, kalau kamu nak jawab yang ni, contoh kamu nak letak asbabun nuzul yang ni, maka ingat balik yang Anda bagi tahu tadi. Ini adalah asbabun nuzul. Kamu kena tahu watak dia. Siapa watak di sini? Hilal bin Umayyah. Apa peristiwa dia? Peristiwa dia mengadu kepada Rasulullah bahawasanya dia telah menuduh isterinya melakukan zina. Maka Nabi minta kepada dia untuk datangkan saksi. Dia tidak datangkan. Okey, maka itulah yang dikatakan peristiwa. Selepas habis kamu letak peristiwa dan juga watak itu tadi, kamu letak ayat apa? Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menjawab persoalan tersebut. Titik. Selesai. Cantik kamu punya jawapan bagi sebab nuzul, bagi tajuk, bagi ayat 1 hingga 10. Okey, kita tengok poin yang penting, iaitu baru kita masuk tajuk, iaitu poin dia apa? Pengertian serta dalil pengharaman zina, qazaf dan juga li'an. Okey, kita tengok apa pengertian zina, apa pengertian qazaf, apa pengertian li'an. Okey, sama-sama kita tengok. Pengertian zina, persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Makna kata hubungan seks, secara mudahnya hubungan seks di antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan yang sah. Makna kata yang sah ni mereka ni tidak kahwin lah, tak kahwin. Makna kata persetubuhan tu tadi tu persetubuhan haram di antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan yang sah. Okey, anda rasa antum boleh faham berkaitan dengan zina. Okey, kita tengok dalil dia apa. Allah beritahu dalam surah Al-Isra, Allah kata apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maksudnya, janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Maka inilah dalil yang kuat bagi pengharaman zina. Ingat dalilnya. Okey. Anda harap antum faham berkaitan dengan zina. Okay. Kita tengok pula pengertian qazaf. Okey, melemparkan tuduhan zina. Makna kata dia tuduh zina. Tuduh si A tuduh si B menuduh zina. Okey, faham. Kepada wanita yang baik dan memelihara kehormatan dirinya. Makna kata kita ni melemparkan tuduhan zina kepada wanita yang baik ataupun wanita yang memelihara diri dia. Memelihara kehormatan diri dia, kita menuduh dia ni zina, menuduh bahawasanya dia telah melakukan zina. Okey, qazaf bermaksud menuduh seseorang melakukan zina. Nampak dia bagi maksud lagi. Qazaf adalah bermaksud menuduh seseorang melakukan zina. Si A menuduh si B melakukan zina. Okey, dan juga menuduh seseorang melakukan liwat. Okey, dan juga menafikan keturunan dengan tujuan mencaci dan memalukan orang yang tertuduh itu.
Okey, apa yang dimaksudkan dengan menafikan keturunan dengan tujuan mencaci dan memalukan? Makna kata menafikan keturunan ni iaitu memanggil dengan makna kata, "Hei, kamu anak zina sebenarnya. Kamu adalah anak zina." Ini yang dikatakan menafikan keturunan. Si A kata kepada si B, si B ni, si A kata apa? Kamu sebenarnya adalah anak zina. Anak zina hasil daripada perbuatan zina. Siapa? Kamu, lahirnya kamu lah. Ini yang dikatakan menafikan keturunan. Mana kata kita panggil dengan si B T dengan anak zina. Ini termasuk di dalam qazaf. Ingat, termasuk dalam qazaf. Jangan sesekali kita menuduh orang melakukan zina, perempuan tu baik, kita tengok dia baik, yang menjaga kehormatan diri dia, tapi kita melemparkan tuduhan zina, maka kita termasuk dalam melakukan qazaf. Begitu juga liwat ataupun menafikan keturunan. Okey. Kita tengok dalil pengharaman qazaf. Bermaksud dan orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka 80 kali sebat, dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya, kerana mereka adalah orang yang fasik. Maka ini dalil pengharaman zina. Maka kalau soalan keluar, apakah dalil pengharaman zina, maka inilah dalil dia yang kamu boleh letak. Okay, kita tengok yang ketiga, iaitu pengertian li'an. Li'an ialah sumpah seseorang suami dengan menuduh isterinya berzina tanpa mempunyai 4 orang saksi kecuali dirinya sahaja. Makna kata si A, si suami menuduh si B, isteri dia berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi. Okey. Kecuali diri dia. Dia tak datang, orang tanya mana saksi? Tak ada 4 orang saksi. Jadi siapa saksi? Saya lah, saya nampak isteri saya berzina. Itu contoh. Kecuali dirinya, maka hendaklah dia bersumpah 4 kali. Maka pengertian di sini, bagi seorang suami yang menuduh isteri dia melakukan zina, maka dia tidak datangkan saksi, 4 orang saksi kecuali diri dia. Maka suami tersebut dia kena bersumpah 4 kali sumpah. 4 kali sumpah itu macam mana? Bahawa dia adalah orang yang benar. Contoh macam mana? Wallahi, wabillahi, watallahi, bahwasanya aku adalah orang yang benar. Okey, aku yang benar. Dan pada sumpah yang kelima, tadi kan 4 kali kan sumpah, wallahi billahi tallahi, 4 kali sumpah kan, diulang bahawa aku yang benar, aku yang benar, aku yang benar, aku yang benar. Masuk yang kelima, pada sumpah kelima dia kena berkata apa? Bahawa dia akan dilaknat oleh Allah jika dia berdusta. Si suami itu tadi, sumpah yang kelima, dia kena kata apa? Sekiranya aku berdusta, aku ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sumpah yang kelima. Sumpah laknat. Mana kata, dia kata di sini bahawa dia akan dilaknat oleh Allah sekiranya dia melakukan pendustaan. Itu disebutkan berkaitan dengan li'an. Apa dalil dia? Kita tengok dalil yang bermaksud, dan orang yang menuduh isterinya berzina sedang mereka tidak ada saksi yang mensahkan tertuduhnya itu, hanya dirinya sendiri, maka penyaksian sah pada syarak bagi seorang yang menuduh itu hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa sesungguhnya dia dari orang yang benar, dan sumpah yang kelima hendaklah dia berkata bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika dia dari orang yang dusta. Dan bagi menghindarkan hukuman siksa dari isteri yang kena tuduh itu, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahawa suaminya yang menuduh itu sesungguhnya adalah dari orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima hendaklah dia berkata bahawa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya dari orang yang benar. Mana kata li'an ini dalil dia. Ini dalil. Kalau soalan tanya, ini dalil dia. Okey. Makna kata li'an ini, sekiranya seorang suami dia bersumpah bahawasanya, dia mengatakan bahawasanya isteri dia berzina dan tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka saksi itu diterima hanya dia seorang. Tetapi dia kena bersumpah. Dia kena bersumpah bahawasanya, dia kata apa? Bahawa akulah orang yang benar, aku yang orang yang benar, aku orang yang benar, selama 4 kali.
Okay. Sumpah yang kelima dia kena kata apa? Aku bersumpah aku bahawa sekiranya aku berbohong ataupun berdusta, laknat Allah ke atas diriku. Itu suami. Begitu juga si isteri yang kena tuduh zina itu tadi. Dia kena kata apa? Dia kena sebut bahawasanya suaminya itu sesungguhnya adalah dari orang yang berdusta. Dia kena bersumpah bahawasanya suaminya itu adalah dah dari orang yang berdusta. Suaminya itu adalah orang yang dusta. Suaminya itu daripada orang yang berdusta. Sekian-sekian kena sebut 4 kali. Maka sumpah yang kelima, apa si isteri itu kena sebut? Bahawa kemurkaan Allah akan datang kepada ke atas diriku sekiranya suamiku itu adalah orang yang benar. Faham tak? Faham. Okey. Suami kena sumpah, si isteri pun kena sumpah. 4 kali sumpah pun suami kena buat, 4 kali sumpah pun bini kena buat. Sumpah yang kelima pun suami kena buat, sumpah yang kelima pun suami kena buat. Jadi inilah 3 elemen zina, qazaf dan juga li'an yang antum betul-betul kena faham. Sebab itu kalau soalan tanya apa itu zina, apa itu qazaf, apa itu li'an, jadi antum boleh jawab dengan mudah. Okey, sebelum kita pergi jauh, kita tengok dulu mukaddimah yang didatangkan kepada kita, info tambahan kepada kita. Hukuman zina, qazaf dan li'an. Dia datangkan zina di sini, muhsan. Okey, zina, qazaf, li'an. Okey, dia datangkan kepada zina muhsan, ghairu muhsan. Okey, siapa tahu muhsan tu apa, ghairu muhsan itu apa? Okey, secara mudah, muhsan adalah penzina yang sudah berkahwin. Ghairu muhsan adalah penzina yang belum berkahwin. Maka hukuman bagi muhsan, zina al-muhsan, dikenakan hukuman rejam. Rejam ni macam mana? Bukannya kita akad kepala penzina itu, kita rejam dalam swimming pool ataupun air terjun ataupun dalam sungai. Bukan macam tu. Rejam ni kita kena baling batu. Baling batu kepada dia. Orang yang lalu kena baling batu, orang yang melihat kena baling batu dalam keadaan benci kepada dia. Itu yang dikatakan rejam, hattal maut. Dikatakan rejam, kena rejam sampai mati. Itu sekiranya penzina yang sudah berkahwin. Begitu juga dengan ghairu muhsan, penzina yang belum berkahwin. Hukumannya apa? Hukumannya mesti kena sebat 100 kali sebat di khalayak ramai. Makna kata sebatan dia tu 100 kali sebat. Bukannya 20, bukannya 30, bukannya boleh kau tim dengan tukang sebat kau tim huluk 300. Tak boleh. Kok mana pun syarak syarak mengatakan bahawasanya penzina ghairu muhsan adalah 100 kali sebatan di depan orang ramai ataupun khalayak ramai. Okey, fahamlah? Kalau soalan tanya, apakah zina muhsan? Zina muhsan adalah zina seorang penzina yang sudah berkahwin. Apa hukum dia? Hukumannya adalah rejam sehingga mati. Apa zina ghairu muhsan? Zina ghairu muhsan adalah penzina yang belum berkahwin. Apa hukuman dia? Dikenakan sebat 100 kali sebatan di khalayak ramai. Okey, kita pergi kepada qazaf. Dikenakan sebatan sebanyak 80 kali sebatan dan hak untuk menjadi saksi digugurkan melainkan setelah bertaubat. Maka ini yang dikatakan 80 kali sebatan dan tidak mendatangkan saksi. Okey, li'an, suami akan dikenakan hak qazaf jika dia tidak membawakan saksi dan tidak melakukan sumpah li'an. Kan li'an tadi tu, si A dia sumpah isteri, dia menuduh isteri dia berzina dan dia tidak mendatangkan saksi dan juga dia tidak melakukan sumpah li'an. Maka sebatan dia berapa? Sebatan dia berapa? Sebatan dia sama macam qazaf, iaitu 80 kali sebatan. Ingatlah, li'an kalau kena sebatan dia banyak 80 kali. Kalau dia tidak bersumpah, dia tidak mendatangkan saksi, 80 kali sebatan. Isteri akan dikenakan had zina jika dia tidak bersumpah untuk membela dirinya. Okey, maka dikenakan hadduz zina kepada isteri yang tidak bersumpah membela dirinya. Okey. Seterusnya kita tengok muka surat yang sebelah. Kepentingan menjauhi jenayah zina, qazaf dan li'an dalam kehidupan. Kepentingan menjauhi zina, qazaf dan li'an dalam kehidupan.
Apa kepentingan yang kita perlu ada? Apa kepentingan dia kalau kita jauh zina, jauh qazaf, jauh daripada li'an? Salah satu dia, kita akan dapat apa? Menjaga maruah diri dan keluarga. Kita kalau zina ni rasa jatuh standard kita, maruah kita akan jatuh. Maka kita jauh daripada zina, qazaf dan li'an, maka maruah kita ni terjaga. Yang kedua, menghindari daripada berlakunya kecelaruan nasab. Sekiranya berlakunya zina dan sebagainya, maka celaru habis. Ni anak siapa? Keturunan yang mana? Nasab kepada mana? Habis celaru. Yang ketiga, mengelakkan masyarakat mudah membuat tuduhan palsu ke atas seseorang. Orang yang berlaku zina, qazaf, li'an sebagainya, maka masyarakat kita dapat mengelak. Dengan macam mana? Dengan kita menjauhi perkara tersebut. Okey, daripada melakukan tuduh orang, duk tuduh palsu pada kita. Okey, baik kita jauhkan. Yang keempat, mengekalkan keharmonian dan kebahagiaan rumah tangga. Ini biasa. Nombor 5, menjauhkan diri daripada melakukan perkara maksiat yang dimurkai oleh Allah. Apa kepentingannya? Dapat menjauhkan diri. Okay? Menghindarkan diri daripada terkena penyakit seperti AIDS, sifilis dan lain-lain. Penyakit sifilis, penyakit AIDS ni penyakit kelamin lah. Penyakit kelamin. Disebabkan apa? Disebabkan hubungan seksual. Yang seterusnya, mewujudkan masyarakat yang harmoni dan senantiasa mengambil berat antara satu sama lain. Mewujudkan masyarakat yang harmoni dan senantiasa mengambil berat antara satu sama lain. Baik, seterusnya kita tengok apa yang dikatakan info tambahan di bawah itu, iaitu HIV kan, ialah virus yang memusnahkan sistem ketahanan badan manusia dan menyebabkan seseorang itu mendapat penyakit AIDS. AIDS merupakan peringkat terakhir berlaku jangkitan. Penyakit ini mudah dijangkiti apabila seorang itu mengamalkan hubungan seks secara bebas. Ini HIV lah. AIDS sekiranya melakukan hubungan seks dengan bebas. Okey, berbalik kepada li'an itu tadi, ada pelajar saya tanya, bagaimana sekiranya isteri tidak bersumpah untuk membela diri dia? Bagaimana seorang isteri ni bab li'an, bagaimana seorang isteri dia tidak bersumpah untuk membela diri dia, sumpah 4 kali itulah, 5 kali tu, maka dia termasuk hukumannya adalah hukuman zina. Kalau suami itu tadi dia termasuk dalam qazaf, berapa sebatan? 80 sebatan. Maka si isteri masuk yang mana? Dia masuk dalam hadduz zina. Hadduz zina berapa kali sebatan? 100 kali sebatan. Itu ada pelajar tanyalah. Okey, seterusnya kita tengok ke surat sebelah, iaitu usaha-usaha dan tindakan untuk menangani serta menjauhi zina, qazaf dan li'an dalam kehidupan. Okey, kita tengok apa usaha-usaha dan tindakan-tindakan dari sudut individu. Yang pertama, apa individu tu kena buat? Menjauhi perkara yang boleh mendorong kepada zina, seperti tidak menjaga aurat dan menonton bahan lucah. Makna kata, nak menjauhi dari perkara zina, kamu kena menjaga benda ni, dia dengan berpakaian yang menutup aurat dan tidak melihat menonton benda lucah. Ini satu perkara yang kalau kita melihat, maka kita telah mendorong diri kita untuk dekat dengan zina. Mana kata kita kena jauh sebagai seorang individu, sama ada sebagai seorang pelajar dan sebagainya, kamu kena menjauhi perkara-perkara yang tersebut supaya kita ni tak dekat dengan zina. Kita jaga pakaian kita dengan menutup aurat dan sebagainya. 2. Mengelakkan diri daripada pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dengan menjaga batas pergaulan mengikut panduan syarak. Sebab itu kadang-kadang di sekolah pun kita kena jaga pergaulan kita. Jangan terlampau bebas. Jaga pergaulan, nak study buat cara macam nak study. Okey, jangan terlampau bebas. Apabila terlampau bebas, maka akan berlakulah hubungan zina dan sebagainya.
Yang ketiga, mendalami ilmu agama dan mendekati orang-orang soleh untuk mendidik diri dengan sifat-sifat mahmudah, iaitu sifat-sifat yang baik ataupun sifat-sifat yang terpuji, dan menjauhkan diri daripada sifat mazmumah, sifat yang terkeji. Okey, mana kata kita kena cari kawan yang baik, kawan yang soleh, berkawan orang yang baik, dan begitu juga kita kena belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama. Kita dah faham dah agama, cuma kita mendalamkan lagi dalam menuntut ilmu agama. Apabila kita mendalami dan mendekatkan diri kita dengan kawan yang baik, kawan yang soleh, insya-Allah kita akan jauh daripada zina, qazaf dan juga li'an dan sebagainya. Okay, kita tengoklah usaha-usaha dan tindakan dari sudut masyarakat. Apa masyarakat pun dah buat? Ibu bapa perlu peka dengan aktiviti anak-anak di dalam dan luar rumah, serta memastikan anak-anak mereka tidak terjebak dengan kegiatan yang tidak bermoral. Mana kata kalau kita ni satu hari nanti kita akan menjadi ayah dan ibu, maka kita kena jaga anak kita. Kita kena pantau anak kita. Kita kena tengok siapa yang dia kawan, mana dia pergi, apa yang dia buat. Maka inilah yang kita kena pantau. Supaya apa? Supaya mereka tidak terjebak dalam aktiviti ataupun termasuk dalam perbuatan zina dan sebagainya. Sebab itu kelemahan kita hari ini, masyarakat terutamanya ibu dan bapa tidak ambil tahu tentang aktiviti anak-anak, maka berlakunya perlakuan zina dan sebagainya. Sebab itu nanti kamu satu hari nanti kamu akan jadi ibu dan ayah, maka kamu kena mengetahui aktiviti anak-anak kamu, sama ada dalam rumah ataupun di luar rumah. Yang kedua, masyarakat perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa, iaitu dengan bertindak membuat laporan apabila berlaku jenayah zina di kawasan mereka. Manakala sekiranya ada berlakunya maksiat di dalam satu kawasan, taman ke, kampung ke, flat ke, apa sekalipun, maka kita ni masyarakat mesti melaporkan kepada pihak berkuasa. Itulah kerjasama. Bukannya kita join sekali pesta maksiat tersebut. Kita kena laporkan kepada, kita sebagai masyarakat ataupun kamu duduk dalam satu masyarakat, kampung ke, taman ke sekalipun, kamu kena laporkan kepada pihak berkuasa. Okey. 3. Persatuan kejiranan perlu perhatian dengan keadaan penduduk setempat dan membuat rondaan secara berkala untuk memastikan jenayah ini tidak berleluasa di kawasan mereka. Mana kata di kawasan kejiranan kan kita adalah ni SRS, rukun tetangga, maka jiran-jiran kita ni melantik jiran-jiran kita, memantau kejiranan kita sekiranya ada aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral tersebut. Okay. Seterusnya dari sudut negara, apa usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang perlu kena buat. Yang pertama iaitu menguatkuasakan undang-undang terhadap pesalah jenayah pembuangan bayi. Maka undang-undang kena berkuat kuasa lah terhadap jenayah pembuangan bayi. Kan kalau kita tengok hari ni, pembuangan bayi hari-hari ada kes pembuangan bayi, hari-hari ada. Kalau kita tengok data yang menunjukkan kepada kita, tak kisahlah negeri mana sekalipun, tapi hari-hari yang ada. Terutamanya yang sedihnya, hari-hari itulah orang, bukannya orang lain, itu adalah orang Islam kita, saudara kita seagama dengan kita. Kita rasa sedih. Sebab itu pihak kerajaan ataupun negara kena menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat. Yang kedua, menyekat akses ke laman seseorang, ke laman sesawang pornografi, dan mengenakan tindakan undang-undang terhadap mereka yang menyalahgunakan internet. Mana kata kerajaan dia kena menyekat akses, kena blok laman web sebagainya untuk menyekat aktiviti-aktiviti tersebut. Sebab itu kita ni yang ustaz faham, siapa anak faham, pelajar-pelajar yang berada di sekolah-sekolah yang ada di Malaysia ni semuanya bagus-bagus dan sebagainya. Kadang-kadang kita alpa dan lalai kegunaan di media sosial kan. Kita guna TikTok, apa yang kita buat dalam TikTok tu, kita menari dan sebagainya. Kita salah guna sebenarnya tu. Kita guna Facebook untuk menggunakan benda yang bukan-bukan. Makna kata kita telah menyalahgunakan media sosial, terutamanya Facebook. Tak kisahlah WhatsApp ke, boleh video call kan sekarang ni, TikTok ke, duk menari depan tu. Akhir sekali akan boleh mendekatkan diri kamu sekiranya kamu buatlah
membuatkan diri kamu ni dekat kepada pergaulan, mendekatkan kepada zina. Okey. Kan kita duduk menari depan tu, orang puji kita dan sebagainya, akhir sekali kita suka dan akhir sekali boleh berlakunya ataupun mendorong kepada zina. Sebab itu anda percaya, bagi anak-anak murid anda, tak kisahlah di mana yang berada di Malaysia yang ambil subjek PKS ni, insya-Allah anda yakin kamu tidak sedemikian, kamu gunakan media sosial dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Yang ketiga, mendidik masyarakat dengan kempen-kempen kesedaran terhadap kesan-kesan negatif kegiatan seks bebas seperti bahaya penyakit AIDS dan kerentuhan rumah tangga. Ini kerajaan dia kena buat program. Programnya apa? Program ceramah ke, mengedar risalah ke, iklan-iklan ke. Ini kerajaan kena buat inisiatif, kena cari satu benda yang boleh membuatkan masyarakat ni rasa gerun, takut untuk melakukan seks, hubungan seks bebas ni, rasa takut dan sebagainya. Barulah berkurangnya gejala zina dan sebagainya. Okey. Itulah yang dikatakan usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang kita kena buat di sudut individu, masyarakat dan juga negara. Seterusnya, perakhir iaitu pengajaran ayat. Yang pertama, apa pengajaran yang kita dapat? Apa pengajaran ayat yang kita dapat berdasarkan ayat yang telah kita bacakan daripada ayat 1 hingga 10 surah An-Nur itu tadi? Apa pengajaran dia? Yang pertama, kita perlu menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan serta menjauhi perkara-perkara yang boleh mendorong kepada zina. Sebab itu di antara lelaki dan perempuan ni kita kena jaga batas kita, jaga batas pergaulan. Tak nak study, tak nak ulang kaji, buat cara macam nak ulang kaji, buat cara macam nak belajar, bukannya berlebih-lebihan. Sebab itu Islam tak larang untuk berkawan di antara lelaki dan perempuan, cuma jangan meletakkan kebebasan diutamakan. Bebas pegang tangan dia, si A pegang tangan si B, si B pegang tangan si A, maka itu bukan dinamakan mengulang kaji pelajaran lagi dah. Itu boleh mendorong kepada berlakunya penzinaan. Yang kedua, umat Islam hendaklah menjauhi daripada melakukan tuduhan palsu tanpa sebarang usul periksa. Maka kita ni sebagai pelajar Islam, sebagai seorang Islam, mestilah menjauhi daripada melakukan tuduhan palsu. Tuduhan palsu ni kata macam mana? Kita meleparkan, kita tak suka dengan orang tersebut, akhir sekali kita buat cerita dia berzina dan sebagainya, maka tuduhan itu adalah tuduhan palsu. Disebabkan kita benci kepada dia, kita tidak suka kepada dia, kita lemparkan tuduhan, maka dia termasuk dalam qazaf. Okey. Maka kita hendaklah jauhi perkara-perkara tersebut. Yang ketiga, kita seharusnya menjauhkan diri daripada perbuatan zina yang bawa kesan buruk kepada diri, keluarga dan masyarakat. Maka di sini kita kita wajib menjauhkan diri daripada perbuatan zina. Bukan harus dah, mesti wajib. Mesti wajib menjauhkan diri daripada perbuatan zina yang membawa kesan buruk kepada diri. Contohnya penyakit AIDS. Keluarga ni macam mana? Maruah tercalar. Okey. Kecelaruan nasab. Masyarakat ni macam mana? Masyarakat memandang enteng, mana rendah kepada kita dan sebagainya. Sebab itu kita kena wajib menjauhkan diri daripada zina. Yang keempat, akhir sekali, umat Islam hendaklah menjauhi perbuatan zina kerana hukuman kepada mereka yang melakukan perbuatan itu bertujuan untuk menjaga maruah dan keturunan manusia serta memberi peringatan kepada orang-orang fasik. Maka di sini disebut pada kita, umat Islam hendaklah menjauhi perbuatan zina kerana hukuman kepada mereka melakukan perbuatan itu bertujuan untuk menjaga maruah. Makna kata, kalau kita melakukan zina, hukuman bukannya kita nak mengaibkan dia, bukannya kita nak hukum dia, tetapi untuk mengajar, untuk menjaga maruah dia, untuk mengajar diri dia dan juga orang-orang fasik, orang-orang yang melihat dan sebagainya, dan juga orang-orang yang mengetahui. Itu pengajaran daripada hukuman-hukuman zina. Bukan kita nak dera dia, bukan kita nak apa-apa, nak macam-macam lah, kita nak pukul dia saja, tapi sebagai bertujuan pengajaran, teladan dan sebagainya untuk diri dia dan juga masyarakat yang lain sebagai peringatan untuk kita semua. Jadi alhamdulillah, itu saja untuk penerangan secara ringkas PDPR kita pada hari ini.
Jadi apa-apa persoalan antum boleh ajukan kepada guru-guru, asatizah, ustaz dan ustazah di sekolah masing-masing sekiranya ada soalan. Jadi antum buatlah nota ringkasan cara nak menjawab dan sebagainya, buat nota ringkas setiap dia punya poin-poin di sini, buat nota ringkas apa perlu kena ada dan jawab soalan. Banyak buat latih tubi, terutamanya di musim kita ni PDPR. Semuanya bergantung pada diri kamu. Kalau guru kamu, ustaz kamu, ustazah kamu minta suruh buat, kamu buatlah. Kalau ada masa lebih lagi, kamu buat soalan tambahan, buat je. Banyak buat latihan soalan kebat dan sebagainya, sebab kamu adalah batch uji kaji bagi KSSM, bahan uji kaji. Abang-abang kamu dah settle lah untuk KBSM, daripada settle lah. Sekarang ni kamu batch yang KSSM yang terbaru, kamulah bahan uji kaji, iaitu SPM 2021. Maka kamu kena berusaha lebih, banyak buat soalan, banyak membaca, kan? Banyak masa terluang yang ada sebenarnya untuk diri kamu ni. Banyak masa terluang. Jadi kamu kena pandai-pandailah buat jadual, pandai-pandailah curi masa. Jadi cukuplah sekadar itu. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang lemah itu datang daripada kelemahan diri Ustaz sendiri. Walaupun pada hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.